Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harap semua dalam keadaan sihat, baik dan duduk di dalam rumah saja dalam situasi COVID-19. Okay, walaupun kita bercuti, kita masih lagi mengadakan kelas secara online. Jadi hari ini teacher akan memperkenalkan topik baru, iaitu kata ganti nama diri. Okay, mungkin sebelum ni teacher ada menerangkan sedikit, iaitu atas dasar mengenai apa itu kata nama diri, kata ganti nama diri. Okey, kita mulakan dengan kata ganti nama diri. Buat dulu. Okey. Okey, cuba tengok ni. Kata ganti nama diri, kenapa teacher letakkan gambar dua orang yang sedang bercakap. Okey, kata ganti nama diri ini secara asasnya adalah kita berbual, kita bercakap dengan kawan-kawan kita. Selalunya kita akan bercakap dengan dua orang secara asasnya lah, dua orang. Adakah kita bercakap secara seorang? Okey, kalau secara seorang selalunya kita berdoa. Berdoa, ya Allah, ampunilah dosa aku. Kita bercakap secara seorang. Dan secara asasnya kita akan bercakap secara dua orang. Contoh, jom kita pergi ke toilet, jom kita pergi ke tandas, jom kita pergi makan. Jadi kita bercakap secara asasnya secara dua orang. Okey, seterusnya kita tengok. Silap. Okey, kita pergi kepada maksud. Apa itu kata ganti nama diri? Baik, kita tengok. Okey. Okey. Kata ganti nama diri adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Okey, apa itu untuk menggantikan nama orang? Contohnya, sekarang ni Teacher Wani sedang bercakap. Teacher Wani untuk menggantikan perkataan nama teacher itu, Teacher Wani, teacher cakap, okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai kata ganti nama diri. Jika teacher tidak menggantikan dengan kata ganti nama diri dengan menggunakan nama sendiri, iaitu hari ini Teacher Wani akan menerangkan mengenai kata ganti nama diri. Okey, secara tak langsung kita nampak kat sini bahawa kata ganti nama diri adalah untuk kita replace in bahasa Inggeris, atau kita menggantikan nama kita kepada perkataan-perkataan yang sesuai untuk kita bercakap dengan orang ataupun kita bercakap secara sendiri. Untuk pengetahuan anak-anak murid semua, kata ganti nama diri ini terbagi pada 3. Kata ganti iaitu yang pertama, kata ganti nama diri pertama iaitu penutur. Kata ganti nama diri kedua iaitu pendengar, dan kata ganti nama diri ketiga iaitu pihak atau orang yang kita ceritakan hal dia. Okey. Kata ganti nama diri pertama ni, penutur ni siapa? Sekarang ni siapa yang sedang bercakap? Teacher Wani. Saya itu penutur, orang yang sedang berkata-kata, orang yang sedang bercakap. Penutur tu adalah orang yang sedang bercakap. Okey, kata ganti nama diri yang kedua adalah pendengar. Contohnya, sekarang Teacher Wani sedang bercakap dan awak, anak-anak murid teacher yang berada di hadapan teacher ni sedang mendengar. Jadi awak, kalian, anda semua adalah kata ganti diri yang kedua. Kedua itu adalah siapa? Adalah yang pendengar. Pertama siapa? Saya. Itu Teacher Wani, penutur. Kata ganti nama diri yang kedua, awak, kalian, anak-anak murid teacher yang sedang mendengar. Okey, bagi kata ganti nama diri ketiga adalah pihak atau orang yang kita ceritakan yang tak ada depan kita. Okey, contohnya macam ni. Sekarang ni teacher sedang bercakap. Teacher kata ganti nama diri pertama, penutur, dan awak, anak-anak murid teacher yang berada di hadapan teacher ni adalah pendengar, dan teacher sedang menceritakan tentang anak teacher. Contoh, hari ini Teacher Wani, ataupun kita menggunakan hari ini saya memberi anak saya Wafi Luqman makan. Okey, secara tidak langsung awak boleh nampak tak sekarang anak murid teacher tak ada depan teacher. Tapi yang ada depan teacher adalah awak, anak-anak murid teacher, dan teacher saja. Jadi orang yang ada depan teacher adalah yang ada depan teacher adalah awak, dan orang yang tak ada depan teacher adalah anak murid teacher. Jadi anak murid teacher itu adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, kena ingat. Kata ganti nama diri ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kata ganti diri yang pertama iaitu penutur. Kata ganti nama diri yang kedua iaitu pendengar. Kata ganti nama diri yang ketiga iaitu pihak ataupun orang yang diceritakan halnya. Okey, jom kita pergi masuk satu persatu. Alright. Kita masuk kata ganti nama diri yang pertama. Okey, contoh ataupun perkataan, frasa ataupun frasa yang kita boleh gunakan untuk kata ganti nama diri yang pertama.
Contoh, okay, yang pertama adalah aku. Ia merujuk kepada diri kita sendiri. Contoh macam teacher menggunakan perkataan aku. Okay, perkataan aku ni tidak digalakkan digunakan apabila kita bercakap ya dengan kawan-kawan. Contohnya macam aku nak ni, tak. Tidak, rasa macam tidak sopan. Tetapi selalunya perkataan aku ni kita gunakan pada waktu kita berdoa, kita bermenolak. Bermenolak tu maksudnya macam kita bercakap seorang-seorang. Jadi kita kalau berdoa contoh, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa aku, lindungilah aku dari segala malapetaka. Jadi kita menggunakan frasa aku. Kita menggantikan nama diri kita. Kalau kita tak ganti, kita tak gunakan kata ganti nama diri, contoh, ya Allah, ampunilah dosa teacher Wani, murahkanlah rezeki teacher Wani. Okay, nampak tak perbezaan kat situ? Perbezaannya apabila kita menggantikan nama kita kepada frasa kata ganti nama diri. Okey. Yang pertama tadi kita terangkan adalah aku. Ia merujuk kepada diri sendiri. Semua ni merujuk, kata ganti nama diri pertama adalah merujuk kepada diri sendiri. Okey, contoh ayat yang kita boleh gunakan untuk frasa aku ni adalah, aku hendak pergi ke perpustakaan. Tak sesuai untuk digunakan pada alami, tapi ini adalah contoh dia. Okay, seterusnya kita boleh pergi kepada perkataan beta. Beta ni selalunya digunakan dalam bahasa istana. Jika anak-anak murid di sini pernah dengar ataupun pernah menonton drama ataupun filem P. Ramlee yang selalu menggunakan bahasa istana. Okay, beta ni selalu digunakan oleh raja, orang yang mempunyai pangkat tinggi. Okay, contoh yang kita boleh gunakan adalah beta berharap negara bertambah maju dan makmur. Maknanya dia adalah seorang pemimpin, tapi pemimpin istana yang menggunakan perkataan beta. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata ganti nama diri yang kedua, iaitu hamba. Hamba ni digunakan contoh macam rakyat sajalah. Sebelum ni kita kata beta adalah raja dan raja sedang bercakap, sedang berbicara dengan rakyat. Rakyat tu menggunakan kata ganti nama diri dia, iaitu hamba. Okey, contohnya, hamba mohon ampun daripada baginda, kata hang tuah. Kata hang tuah. Jika awak semua pernah membaca buku mengenai legenda hang tuah atau pernah menonton hang tuah, awak semua akan tahu. Okay, seterusnya kita pergi kepada kata ganti nama diri yang kita. Frasa kita. Kita ni kita selalunya menggunakan untuk diri sendiri ataupun dengan orang yang kedua. Contohnya, awak ada seorang kakak ataupun seorang adik yang nak pergi kedai bersama-sama, lalu awak pergi jumpa dengan ayah, contoh. Ayah, ataupun kita bercakap dengan dia, contoh macam ni. Kita contoh macam nak menasihati antara satu sama lain. Kita hendaklah menyiapkan kerja sekolah yang telah diberikan oleh guru kita. Maknanya kita mengingati antara satu sama lain, diri kita sendiri dengan kawan kita. Okay, contoh ayat lain kita boleh gunakan, kita akan berkelah di Port Dickson, kata Ahmad kepada Azri. Maksudnya apa? Dua orang. Kita ni dua orang. Memang dia kata ganti diri nama pertama, tapi ia berkait dengan orang yang kita bercakap. Okay, seterusnya kita pergi kepada kami. Okay, kami ni ia merujuk kepada diri kita dan rakan-rakan kita secara berkumpulan. Contohnya, kita nak pergi, kita diberi tugasan untuk berjumpa dengan guru besar. Tapi pada waktu itu adalah awak berada di dalam kelas bersama guru awak. Contohnya, Cikgu Ali, Ustaz Usaid meminta kami untuk berjumpa dengan beliau pada waktu ini. Okey, contohnya, Cikgu Ali izinkan kami berjumpa dengan Ustaz Usaid kerana beliau meminta kami berjumpa dengan dia pada waktu ini. Okay, kami ni selalunya digunakan pada waktu yang mana orang awak dan dua orang lagi rakan, lebih daripada dua orang. Macam kita tadi, kita dua orang saja kan, awak dan kawan awak seorang. Kalau kami ni lebih kepada awak dan ada lagi dua orang rakan ataupun mungkin lebih. Okey, ia mesti termasuk dengan diri awak sendiri. Okey, kita pergi kepada seterusnya, itu saya. Okey, dan saya ni adalah benda yang selalu kita gunakan. Teacher, izinkan saya pergi ke tandas.
Teacher, boleh ajar saya macam mana untuk membuat latihan ini? Saya ini adalah perkataan yang biasa dan awak boleh aplikasikannya dalam, awak dah memang aplikasikan pun dalam kehidupan seharian awak. Jadi, contohnya adalah saya dilantik menjadi ketua darjah dalam kelas 2 Arif. Contoh yang diberikan dekat sini. Okey. Faham kat situ kata ganti nama diri pertama. Seterusnya kita pergi kepada kata ganti nama diri yang kedua dan yang ketiga. Okey. Yang kedua. Okey, kata ganti diri nama yang kedua. Teacher ada 4 contoh yang kita akan gunakan. Okey, yang pertama, anda. Anda ni selalu macam mana? Anda ni selalu macam mengingati ataupun memberi nasihat. Contoh, anda diminta untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mengikut waktu yang telah ditetapkan. Anda ini merujuk diri ke orang kedua, iaitu contoh sekarang teacher ini adalah kata ganti nama diri yang pertama dan awak semua yang di hadapan teacher ini adalah kata ganti diri yang kedua. Jadi teacher menggunakan frasa anda. Contoh, anda diminta untuk duduk di rumah sahaja pada waktu ini kerana wabak COVID-19 sedang menular. Jadi teacher memberi peringatan kepada awak semua dengan menggunakan perkataan anda. Okey, contoh ayat yang dekat skrin yang teacher dah bagi adalah anda dikehendaki beratur ketika menaiki LRT. Nampak tak? Dia macam kita memberi nasihat, memberi peringatan kepada orang yang kita nak bagi tu. Orang yang di hadapan kita. Okey, contoh yang kedua untuk kata ganti nama diri yang kedua adalah awak. Okey, awak ni biasa. Teacher pun selalu dengar anak-anak murid teacher menggunakan perkataan awak untuk bercakap dengan sahabat dia, dengan kawan dia dalam kelas ataupun di mana-manalah dekat Al-Amin tu. Okay, contoh yang diberi, awak disuruh membersihkan bilik darjah. Awak disuruh membersihkan bilik darjah. Okey, itu mudah saja. Yang seterusnya kata ganti nama diri yang kedua, kita menggunakan perkataan engkau. Engkau ni pun sama merujuk pada diri kami kedua. Contoh ayat, engkau hendak pergi ke kedai buku. Persoalan, engkau hendak pergi ke kedai buku ataupun engkau hendak makan nasi. Selalunya kita menggunakan untuk macam persoalan. Okey, persoalan macam engkau dah makan. Kalau kita menggunakan dah, engkau sudah makan. Engkau berada di mana sekarang? Ini mesti ada persoalan. Okey, yang terakhir untuk contoh kata ganti nama yang kedua adalah frasa kamu. Okey, kamu ni pun ramai teacher-teacher guna. Dia lebih kepada macam memperingati juga. Okey, contohnya kamu mesti belajar dengan lebih tekun. Okey, itu untuk kata ganti nama diri yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada kata ganti nama diri yang ketiga. Alright. Kita tengok Ingat tak tadi teacher cakap apa? Kata ganti nama diri yang ketiga ni adalah orang yang kita nak menceritakan perihal dia. Dia tak ada pun depan kita. Dia adalah orang yang kita nak ceritakan perihal dia. Contohnya, okey, beliau. Okey, beliau digunakan merujuk orang yang dihormati. Okey, contoh. Macam dekat sekolah. Siapa yang kita hormat? Ustaz Said, guru-guru, teacher-teacher, muallim-muallim yang ada dekat Al-Amin. Contoh yang kita boleh gunakan adalah beliau dilantik menjadi pegawai penerangan. Kenapa kita guna frasa beliau? Sebab dia ada pangkat. Kita hormat dia. Contoh dihormati. Selalu beliau ni kita gunakan untuk orang yang lebih dewasa daripada kita. Contoh kalau awak mempunyai seorang ibu ataupun seorang ayah yang bekerja sebagai polis. Contoh ayah saya seorang anggota polis di mana? Balai Polis Kuala Lumpur. Titik. Lepas tu, beliau merupakan seorang yang tegas. Tengok, teacher menggunakan frasa beliau untuk menerangkan bahawa untuk menerangkan kata ganti nama diri ketiga iaitu ayah kepada siapa-siapa, simpulan-simpulan. Okay, seterusnya baginda. Okay, baginda ni kita gunakan untuk bahasa istana lah. Baginda pun sama untuk orang yang macam digunakan untuk kerabat diraja. Contoh, baginda telah berangkat ke luar negara. Seterusnya kita guna dia. Okay, dia ni benda yang biasa. Digunakan untuk diri orang ketiga juga. Contohnya, dia datang awal ke pejabat sekolah. Ataupun dia seorang pelajar yang baik.
awak menceritakan kebaikan kawan awak. Contohnya, Amira murid kelas tahun 3 Irham. Dia seorang murid yang sangat baik. Kita menggunakan frasa dia. Okey, untuk contoh yang keempat, untuk kata ganti nama diri yang ketiga iaitu mereka. Mereka ni lebih kepada kita nak menceritakan orang tu ramai dalam kumpulan. Contohnya, pentas dihiasi oleh mereka dengan cantik. Okey, secara tak langsung kita boleh faham. Okey, yang menghiasi pentas tu mesti ramai. Sebab tu kita menggunakan frasa mereka. Okey, ataupun kita boleh buat macam ni. Murid kelas 1 Izzah mempunyai 25 murid. Mereka terdiri daripada murid yang sangat bijak. Maknanya kita merangkumi semua. 25 orang tu semua. Okey? Faham? Okey, itu adalah untuk kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri ketiga adalah orang yang kita menceritakan halnya. Orang tu tak ada pun kat depan kita. Kita nak ceritakan dekat orang. Macam contoh teacher nak ceritakan kebaikan kelas 1 Izzah pada kelas 1 Ihsan. Ataupun teacher nak ceritakan kebaikan ataupun apa yang dilakukan, aktiviti yang dilakukan oleh kelas 1 Ikhlas kepada 3 Irham. Okey. Maknanya kita dah masuk ke tiga kata ganti nama diri. Okey. Secara tak langsung kita ingatkan balik. Kata ganti nama diri ada 3. Yang pertama, kata ganti nama diri yang pertama adalah penutur. Siapa? Kecuali ataupun orang yang sedang bercakap. Kata ganti nama diri yang kedua adalah orang yang mendengar. Iaitu orang yang kedua, orang yang mendengar, orang yang berdepan dengan orang yang bercakap. Okay, kata ganti nama diri yang ketiga adalah orang yang kita untuk menceritakan perihalnya. Cerita yang baik-baik jangan cerita yang buruk. Okay. Rasanya sampai sini saja untuk kelas kita bagi subjek Bahasa Melayu. Topik kata ganti nama diri. Lepas awak semua dah melihat video ni dan menonton video ni, saya harap awak dapat menjawab kuis yang telah disediakan. Kemudian jika ada yang tak faham, boleh tanya teacher by WhatsApp ataupun apa-apa platform yang awak boleh gunakan. Jadi sampai situ saja sepanjang cuti ni. Walaupun sepanjang cuti ni, saya harap awak semua dapat duduk rumah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini saja.